السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأيكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang bahagia seluruh kerja bernama hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah atas ruang-ruang kebaikan yang masih direzekikan buat kita. Moga-moga yang menjadi modal untuk kita memulangkan kebaikan ini kepada Allah dengan ketaatan, amal ibadat dan juga berbuat baik sesama insan, insya-Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam juga kita mengutus buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah tengah ini kita sambung pengajian hukum hakam solat berjemaah. Kita indahnya solat berjemaah bab keempat muafiq dan masbuk. Betul? Ada tanda? Ada tanda muka surat 2 atau 49. Saya lipat dekat sini ni. Biar saya cek kalau ada catatan. Ini dah jauh dah, 258. Imam berada pada rakaat kelima. Dah belum? Isu ni. Cerita muafiq dan masbuk ni. Okay, tak apa, kita tengok pada perbincangan muka surat 258. Imam berada pada rukuk ulangan. Itulah baca kisahnya. Imam berada pada permulaan rakaat kelima. Imam tambah rakaat ni. Isu ni macam mana nak selesai ni? Masbuk tersebut sempat membaca Al-Fatihah dalam keadaan kedua-duanya jahil. Artinya tak sedar. Jahil ni bukan tak arti bodoh itu, tak. Ini maksudnya jahil kat situ tak sedar yang itu rakaat kelima. Ya, tentulah rakaat kelima ni bagi orang yang sembahyang Zuhur, Asar dan Isyak terlupa. Kalau subuh sampai rakaat kelima tu gila dah tu. Kan? Tak dapat nak nolong dah tu. Yang tu tak masuk dalam kitab fiqh tu. Itu masalah kau pergi jumpa doktor dulu lah. Rakaat kelima dah bang, dia tak berhenti-henti. Main apa ni? Main subuh. Biasanya tambah satu rakaat ni rakaat yang empat lah. Atau rakaat ketiga pada solat Jumaat. Imam tu tambah. Ya, terdapat perselisihan para pendapat dalam kalangan para ulama mazhab Syafi'i, dan menurut pendapat yang betul lagi masyhur, masbuk itu mendapat rakaat. Ya, dia tak tahu. Imam pula tak sedar, tak ada siapa tegur. Ini biasanya kalau solat berjemaah ramai orang tegur lah, ni seorang. Ya, dia sembahyang seorang-seorang. Dia sembahyang tambah rakaat, kita dah tahu. Kita tengok dia bangun rakaat kelima, kita pun ikut. Pada hukum akal kita pun okey, kita tahu. Dia tak tahu, bukan tak tahu. Dan tak ada siapa pun tahu lepas tu. Maka jelas. Ya, masbuk itu mendapat rakaat. Kira lah, walaupun kalau dengan sengaja, dengan sedar dia buat, maka dia tahu, dia nampak, dia tengok, dia perhati imam tu sembahyang. Ya, dah habis, patutnya rakaat 4 dia naik ke rakaat 5. Kita sengaja ikut. Dia tak boleh. Ya, kita dah tahu imam patutnya rakaat 4. Tadi dia naik rakaat 5. Yes, aku boleh ikut. No. Perselisihan pendapat ini adalah sama dengan permasalahan masbuk mendapatkan imam di permulaan rakaat ketiga pada solat Jumaat, sedangkan imam tersebut bangun dalam keadaan terlupa. Jika kita katakan bahawa rakaat tersebut tidak dikira pada solat selain Jumaat, maka rakaat ketiga ini
juga tidak dikira. Bahkan walaupun masbuk Jumaat itu menyempurnakan solat zuhur, tak boleh juga, kan? Kecuali kalau dia tak tahu. Namun jika kita katakan bahawa rakaat itu dikira, maka di sini ada dua pendapat. Rakaat itu tak dikira lah dalam keadaan sedar. Ada dua pendapat yang menyupai penyelesaian kepada bangsaan solat Jumaat telah berhadas, iaitu imam dah batal tapi dia teruskan sembahyang. Ibnu Al-Haddad memilih bahawa rakaat tersebut tidak dikira. Tapi sekiranya imam telah berhadas dalam solat, maka masbuk yang masuk mendapatkannya ketika itu sedang rukuk tidak mendapat rakaat. Masalah ini adalah sama dengan masalah masuk mendapatkan imam dalam rakaat kelima sebelum ini. Namun bagi makmum yang mengetahui keadaan imam itu, pengarang kitab Fathul Mu'in tak ada, dia tak ada persisihan lain. Tadi ada persisihan berkata, jika imam pada seorang makmum bangun untuk menambah satu lagi rakaat seperti bangun pada rakaat kelima walaupun dalam keadaan lalai, maka makmum tidak dibenarkan mengikutnya sekalipun dia masbuk atau berasa syak pada rakaat itu. Bahkan hendaklah dia mufarakah daripada imam dan memberi salam atau menanti imam dalam tasyahud akhir. Ni yang ikut dari mula, ini ikut yang daripada bukan yang masbuk. Dia sembahyang dengan imam, jadi dia sedar imam ni rakaat kelima. Kalau dia naik dalam keadaan sedar ikut imam juga, maka batallah solat dia. Habis dia kena buat apa? Dia kena stay duduk kat tayar akhir walaupun imam bangun rakaat kelima, dan niat mufarakah dalam hati dia, sempurnakan sembahyang sendiri sampai habis. Atau pilihan kedua yang lebih baik, tunggu imam, tapi bukan tunggu imam ikut imam, tunggu imam pada tayar akhir, dan nanti imam duduk tayar akhir rakaat kelima, dah kita tegur pun dia tak juga, kan? Dia yakin yang dia betul. Contohnya, ni biasanya sembahyang dengan keadaan berdua lah. Kalau dah ramai tegur, kau kata kau betul juga, susah, kan? Ada juga orang yang gitu, susah. Tapi ini biasanya sembahyang berdua, jadi makmum tegur, subhanallah, dia tak nak. Dia kata, apa pula, ni memang rakaat keempat. Dalam hati lah. Maka setiap orang kena meyakini apa yang dia rasa. Tapi dibantu dengan makmum lah. Tapi kalau makmum cuma seorang, macam mana nak dibantu? Kalau dia percaya dia ni pun berupa juga, nak kata berupa lah tu, gaduh dalam hati lah. Subhanallah kat bawah tu kan, hantar engkau lah subhanallah kata dia. Maka yang dia teruskan, maka makmum ni baik. Tapi kalau dah tak ikut tu, biasanya geram mufarakah lah kan. Tapi pilihan yang lebih baik, dia stay, tunggu imam, saya akhir, duduk dengan imam beri salam, Tapi kalau imam tu bangun lagi ke rakaat ke-6, ayatlah ayat gila tu. Tak ada pun sebut dalam kitab yang tu, sebab tu dulu. Rasulullah SAW menambah rakaat solat. Terdapat hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pernah terlupa dalam solat zuhur, lalu baginda bangun menambah rakaat kelima. Tiada, Rasulullah menolak. Kita Nabi Adam turun ke dunia pun sebab dia lupa, kan? Walaqad ahidna di Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Allah kata, kami dah janji dengan Adam dah sebelum tu, tapi dia lupa. Dia lupa. Allah panggil pohon tu pohon larangan. Iblis bagi nama syajaratul khuld, pokok kekal. Itu yang bagi buah khuldi tu. Setan bagi nama, bukan Allah bagi nama. Jadi pun Nabi Adam, Allah tak larang kamu dah makan pokok ni, melainkan jadi dia orang tadi saya ayat berapa dah? Surah Al-A'raf ayat 20. Surah Taha ayat 123. Dia lupa. Bila lupa, dia tak ada cerita. Tapi cantiknya Allah bila Nabi Adam, Allah kata walam najid lahu azma, dan kami tidak dapati pun dia berazam melakukan. Nabi Adam bukan dia plan, bukan dia sengaja buat, kena tipu. Betul dia lupa habis. Lupa janji dengan Tuhan. Syaitan ambil kesempatan. Tapi cantiknya Nabi Adam ni, bila Allah tegur dia, bukankah aku dah larang kamu, dia terus bertaubat. Dia bukan macam kita, pelik kita ni tau. Kita ikut perangai Iblis sebenarnya, bukan ikut perangai Adam. Adam bila Allah tegur dia, kenapa engkau pergi dekat juga? Dia kata satu je, dia jawab, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita dengar terjemahan dia boleh. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ni Adam dan Hawa, dia kata kami dah zalimi diri kami. Sebab apa?
kami ni sepatutnya ikut engkau, kami makhluk ciptaan kau, bukan ikut iblis. Tu zalim diri sendiri. Zalim tu maksudnya tak letak diri pada posisi betul. Kau sekarang siapa? Hamba Allah. Yang kau ikut iblis buat apa? Walamna anfusana wa illam taghfir lana, dan dia rayu terus. Jadi kau tak ampunkan kami, kau tak wa tarhamna, tak kasihan kami, dan akunanna minal khasirin. Ya, pasti kami masuk kumpulan orang rugi. Adam tak kata, ada nama iblis tak ada sebut? Tak ada, dia cakap macam kita, dia kata, ya Allah, kau pun tahu kan, aku sengaja nak makan ke? Iblis tu, setan tu masuk aku. Ya? Kalau dia tak ajar aku tak akan makannya. Kau patut kena deal lah dengan dia. Kan salah aku seorang kot. Ya? Hasilnya, ya, Allah muliakan Adam dan kekal rahmat dia. Sebab perangai dia begitu, dia tak ada balik-balik. Tengok iblis. Iblis dia marah dengan Adam sebab apa? Mana Adam buat apa dengan dia? Kan? Siapa yang suruh tu? Tak ada Adam datang. Sejud lah bro, Allah sujud tak ada sujud. Tak ada perbuat buat Adam. Adam diam je. Allah yang suruh dia sujud hormat pada Adam. Yang dia tak puas hati dengan Adam, kenapa? Bila dia minta panjang umur, tahu dia minta panjang umur dapat. Tapi dia kata apa? Siap, ya, aku akan sesatkan semua anak cucu. Nah, Adam yang kena, patut terima kasih kalau Allah panjang umur, kena taubat ke apa? Tak. Tu buang iblis. Tak, sudah dulu. Ya, lepas tu siap cakap lagi. Bila orang tanya kenapa? Apa yang menghalang kamu sujud pada Adam? Apa masalah kau tak nak sujud? Dia kata, khairum minhu. Aku lebih baik pada dia. Perasaan bagus ni memang salah. Kalau tadi minna, dia cerita realiti dia, bukan cerita apa yang dia buat. Ya, engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia daripada tanah busuk. Buat aku nak hormat dia. Aku handsome pada dia. Siapa bagi kau handsome? Kan? Ya, aku Arab kot, dia Jawa. Siapa bagi kau Arab? Contoh kan. Dia yang marah. Kan? Jadi tak ada kemuliaan pun kat situ. Tapi kalau kita tengok balik kan, jiwa Adam ni dah makin hilang daripada jiwa manusia ini, anak cucu dia. Yang ada jiwa iblis banyak. Marah kawan tak batal-batal, salah kawan tak habis-habis. Itu bukan jiwa atuk kita tau. Betul lah dia bang. Kita ni anak cucu Adam, bukan anak cucu iblis. Tapi tak habis-habis nak tepis je, ngaku tak nak. Tengoklah. Akhirnya Allah kata fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah terima taubat. Selesai masalah. Iblis sampai hari kebangkitan dia dilaknat. Itulah selingan cerita Adam yang sangat menarik ni tuan-tuan. Itu Quran ya, kalau kita dapat ayati otak atuk kita ni nyaman dunia. Ya. Jadi begitulah, Rasulullah pun pernah lupa nak cerita ni. Kalau Adam pun lupa, ya standard lupa tak salah, tapi lepas tu lupa tu ngakulah salah. Macam mana? Kan? Ya saya salah je, saya terlupa. Salah je lah. Sebab Adam pun mengaku dia salah, dia terlupa. Sebab tu kita kena banyak zikir, kena banyak solat dengan khusyuk supaya kembali ingat pada Allah. Baginda pernah bangun untuk menambah rakaat kelima pada solat ya, Zuhur. Namun setelah selesai solat, mereka tidak pula dipersalahkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat ikut. Sebab apa para sahabat ikut? Sebab Rasulullah sumber syariat. Artinya kemungkinan masih ada lagi ya syariat bertukar. Kemungkinan kan. Mungkin tadi semayang dah 5 kot. Tapi dengan Pak Imam kau kerja buat gitu. Habis semayang Imam kat Imam. Sekarang Imam dapat wahyu ke macam mana? Wahyu benda ya. Semayang 5 rakaat. Ada kena tunggu dengan Pak Imam tu. Kan? Tegur je lah, terus sebab syariat dah kekal lah. Luhur takkan jadi 5 bos. Jadi tak boleh. Sebab tu tak sama dengan situasi zaman Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan peristiwa ini? Anna Nabi SAW dhuhra khamsan. Rasulullah satu hari semayang zuhur 5 rakaat. Falamma sallam, bila baginda dah beri salam, qila lahu, ada orang sebut begini, azida fi salah ya Rasulullah, adakah semayang dah ditambah rakaatnya ya Rasulullah? Kalau kau guna ayat ni pada Pak Imam tu memang cakap tu. Semayang memang dah tambah sekarang. Tu sekarang mana 5 memang lah. Ya. Sebagai yang dekat sama tu. Qala wa ma dzak? Rasulullah tanya, benda apa? Apa yang dimaksudkan kata Rasulullah? Qalu sallaita khamsan, ya. Maka sahabat yang lain kata, ya, kau semayang tadi 5 rakaat.
Apa Rasulullah? Fasajada sajdatain. Lalu Rasulullah SAW pun sujud 2 kali sujud sahwi. Sujud sahwi bila dah bersembang, kaifiatnya, caranya kita kena takbir semula. Takbir dalam keadaan duduk, Allahu Akbar. Takbir ni maksudnya sebut lafaz Allahu Akbar, angkat tangan tu sunat. Kemudian tangan terus kat bawah, kat lutut tu, kemudian sujud 2 kali. Allahu Akbar lagi untuk sujud, duduk antara sujud lagi, dan sujud tahiyat akhir, kemudian beri salam. Jangan baca tahiyat lagi, jam. Nampak pula Pak Imam ada lagi makmur lah. Subhanallah, Pak Imam at-tahiyat tu. Satu jam berapa kali. Itu pun kena sujud sahwi lagi. Sebab lupa. Mampu lah kerja sujud sahwi. Sebab kelupaan apa yang tak tepat pun kena sujud sahwi. Maka jangan buat lah. Dah lupa tu jangan lupa lagi lah. Lupa memanglah sifat manusia. Tapi kalau banyak sangat lupa, kredibiliti kita untuk jadi ketua, jadi Pak Imam ni dah tak ada. Orang berimah. Kalau dah 1 minggu 8 kali lupa semayang, macam-macam benda lupanya, tak payah jadi imam lah. Semak. Lupa ni memang penyakit lah, tapi sebab ni kadang-kadang sebab dosa banyak sangat pokok. Jadi kredibiliti dia jatuh. Banyak benda tak seronok je, mana tak lupa. Pada zahirnya hadis ini menunjukkan bahawa tidak menjadi masalah sekiranya makmum turut berdiri bersama imam yang terlupa lalu menambah bilangan rakaat solat. Begitu juga pada zahirnya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dan ulama lain berazam Syafi'i seolah-olah tidak berpegang dengan hadis ini. Sebenarnya bukan begitu. Karena Mulai Kutat menjelaskan, dan ada pun ikutan para makmum kepada perbuatan Nabi ketika bangun pada rakaat kelima solat zuhur itu adalah kerana mereka tidak dapat memastikan tambahan itu masih berlaku atau tidak. Ini disebabkan zaman tersebut masih merupakan zaman wahyu turun. Zaman Pak Imam kau sekarang bukan wahyu turun, dia lupa. Jadi tak ada perubahan. Oleh sebab itu mereka hanya bertanya, adakah solat telah bertambah? Rasulullah kata kenapa pula cakap macam tu? Lepas hari itu tadi Rasulullah terus mengakui dengan sujud sahwi. Soalan kalau makmum yang terlupa Al-Fatihah macam mana Ustaz? Terlupa? Kat mana tu? Maksudnya gambarkan situasinya. Dia semayang yang jahar lah kan. Lepas tu dia galik dengar imam tu baca. Sedap sangat tu. Lepas tu dia terlupa. Kalau tak sedap langsung dia geram. Macam mana? Bila imam dah selesai, dah habis semayang, dia baru teringat. Macam mana? Okey, apa saja rukun yang kita tinggalkan? Fatihah rukun, rukuk rukun, sujud rukun. Dan kita sedari selepas habis solat atau pada rakaat berikutnya, apa yang kita kena buat? Kita kena tambah 1 rakaat lagi. Kalau belum habis solat, contohnya pada rakaat keempat, Allah, rakaat ini tadi aku tak baca Fatihah. Okey, imam beri salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Dan sunat sujud sahwi. Tambah 1 rakaat tu wajib. Sebab memang tak sempurna. 1 rukun dia mewakili 1 rakaat kalau ditinggalkan. Tapi kalau boleh U-turn, solat jemaah payah, solat sini dia boleh U-turn. Tapi dengan syarat sejurus selepas rukun itu. Dah rukuk terlupa, aku tak baca Fatihah, boleh U-turn. Tapi kalau dah rakaat ketiga kau nak U-turn macam mana? Pilihan yang ada tambah 1 rakaat, dan kemudian pada rakaat terakhir itu selepas baca tahiyat akhir sunat sujud sahwi. Itu saja pilihan yang ada. Cuma orang sebelah akan pelik tengok kita. Mayang sama-sama, kan? Lepas tu kita naik rakaat kelima. Bukan dia tahu kita tak baca Fatihah. Siapa yang tahu tak baca Fatihah? Kita je yang tahu. Maka kita yang tahu, kita buat macam kita yang tahu. Dia tak tahu, biarlah. Apa dia tunduk sampai tunduk, dia dah habis sembahyang dia kata subhanallah. Kan? Dia kata, "Oi, kau sembahyang 5, oi. Ni jadi apa kau ni sembahyang untuk asal 5 ni?" Kita cakap dalam hati, kau senyap boleh tak bro? 3 kali Ustaz, dia kata subhanallah, subhanallah. Terajang adik kalau tak tahan, batal sembahyang. Kalau tahan, diam je. Lepas sembahyang, bawa isteri kat dia, aku baca. Tentang mereka apa? Rukun ras, rukun mana mesti kami rukun kena tambah 1 rakaat lagi. Kau sekolah tak? Mana beritahu dia kan? Boleh ajar dia. Kalau dah beri salam baru teringat Allah, dan masa tu tak lama. Kalau dah doa dah salam dah habis kena sembahyang lain. Tapi kalau dalam tempoh fuqaha sebut tempoh di antara beri salam dan sedar kita tak buat 1 rukun dalam solat baca Fatihah tadi,
tempohnya belum berlalu tempoh 2 rakaat solat. Kalau wirid zikir tu artinya masih belum doa ataupun baru nak doa lah kan. 2 rakaat ni lebih kurang dalam 3 minit ni. 3 minit tu. Ya, maka boleh takbir balik Allahu Akbar saja aku sembahyang 1 rakaat menyempurnakan zuhur. Ya, kemudian tegur baca Fatihah. 1 rakaat dari akhir sujud sahwi pergi salat. Tapi nak buat orang tengok kau sembahyang apa 1 rakaat. Ayah aku nak explain. Kena explain lah. Ya. Kau sembahyang apa berkait ya. Aku tak pernah nampak kau ikut GSD pun tu. Apa kena GSD? Tak, main 1 rakaat. Tak ada kena-kena pun. Cakap je mana tahu aku pergi mana malam. Kat Rawang aku pergi mana malam. Tidur. Layan je lah. Jadi sebenarnya begitulah caranya. Ya. Tapi kalau tempoh tu dah lama sangat, 2 hari lepas tu baru lupa. Aku ingat. Saya bawa main kan. Jangan nak 1 rakaat. Tak dapat ada tolong tu. Itu majlis akhir tu. Itu kena mula lain. Qada mula solat yang tidak sah. Tak cukup rakaat memang tak sah sembahyang. Wabillahi a'lam. Soalan, bagaimanakah pula keadaan solat imam sekiranya dia menjadari tentang perkara ini selepas memberi salam? Dah lepas beri salam baru dia sedar itu rakaat. Adakah batal solatnya perlu diulang atau tidak? Dia sedar, baru sedar. Allah, you lah pemain 5, kau tak tegur apa? Bagi menjawab soalan, kita bahagikan masalah ni kepada 2 bahagian. Banyak pula masalah dia. Pertama, imam sedar setelah selesai solat. Sama je apa yang saya cerita tadi ni. Semasa menghuraikan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, ya Rasulullah sembahyang 5 rakaat tadi. Ya, Imam ini Imam Ibn Hajar syarah Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim. Dia berkata apa? Kandungan hadis ini merupakan dalil kepada mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur salaf serta khalaf, iaitu siapa yang menambah 1 rakaat dalam solatnya secara terlupa maka solatnya tidaklah batal. Tak okey. Lupa kalau sengaja batal lah. Kan ada orang poyo tak faham, tak ada ilmu sangat tapi poyo. Betul. Tak apa, sekali sembahyang ni Allah jangan kira sangat dengan Tuhan. 5 rakaat segala persoalannya. Kau jangan buat hal bos. Nampak macam cerdik, macam bijak, macam soleh tapi bangang sebenarnya. Tak boleh. Nak belanja lain. Jangan belanja sembahyang 5 rakaat. Jadi kalau terlupa sah. Bahkan sekiranya dia mengetahui selepas memberi salam sedangkan solatnya telah selesai, maka solatnya dikira sah dan dia perlu melakukan sujud sahwi macam Nabi buat tadi. Dah Allah habis. Aku sembahyang 5 rakaat. Orang tegur, abang sembahyang 5 rakaat tadi bang. Okey. Kita pun Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar kali kedua sujud 2 kali. Tayakhir beri salam. Namun sekiranya berlalu tempoh yang lama, 3 hari dah baru sedar, maka pendapat yang paling sahih di sisi ulama Syafi'i bahawa dia tidak perlu sujud, tak perlu buat apa-apa. Macam mana kan? Dah lupa. Bahagian kedua, imam sedar sebelum habis sembahyang. Tengah berdiri itu sedar. Jika dia teringat sebelum memberikan salam, maka dia hendaklah kembali mengikut perbuatan para jemaah yang sedang duduk tasyahud. Sama ada pada ketika dia sedang berdiri pun dia kena terus duduk tahiyat akhir. Kalau dia tengah rukuk pun baru teringat, lah ni dekat kelima, terus terjun junam. Bukan terjun junam, terus duduk. Tak payah tidak, tak payah sujud dulu, tak ada step tu tak ada. Sebab memang rakaat tu tak ada rasanya. Apa yang ada patutnya dia duduk tahiyat akhir. Apa dia gerakkan ketiga itu, maka dia kena menamatkannya dan terus duduk tahiyat akhir. Selepas itu dia sunat sujud sahwi sebelum memberi salam. Tambahan, jika imam terlupa bilangan rakaat lalu duduk tahiyat akhir padahal rakaat solatnya kurang dan perlu menambah 1 rakaat lagi, maka makmum disunatkan untuk mengingatkan imam sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Yang kurang kena beritahu lah, dan posisi kita juga kena berada posisi yang betul. Contohnya imam tahiyat akhir pada rakaat ketiga sembahyang zuhur. Apa kita kena buat? Kita kena bangun berdiri. Duduk tahiyat akhir kan. Rakaat yang ketiga sembahyang zuhur. Jadi kita kena bangun berdiri dan cakap subhanallah. Tunggu dia kat atas. Kita dah habis baca Fatihah, dia tak bangun juga lagi. Atau dia masih stay tahiyat akhir, maka niat mufarakah je lah, tak ada pilihan lain dah. Tunggu macam mana dia sembahyang dah tak cukup. Imam bila dia tegur, dia sunat menoleh ke belakang
mengerling ke atau menoleh. Tak puas hati, toleh kiri pula. Kalau dah majoriti berdiri bangun, mam, jangan degil sangat. Nabi kata kalau yakin agak-agak lah. Kan? Itu bukan yakin tu degil namanya. Degil tahu sendiri lah, tak ada cerita dalam kitab fiqh kalau imam degil, hendaklah tergajang dia, tak ada pula cakap gitu. Maknanya solat dia tidak sah. Ya. Atas keyakinan apa sebenarnya 3 rakaat. Imam kena, yelah nak jadi imam ni jangan gaduh dengan bini lah. Ya. Lepas semayang bergaduh lah. Sebelum semayang jangan semayang muka bini. Dekat tiap rakaat sujud muka bini. Sujud muka bini. Tak ingat dah rakaat 3 ke 4. Nak cepat habis. Bilakah makmum sepatutnya memberi peringatan? Adakah setelah bangun atau mengucapkan lalu mengucapkan tasbih atau duduk mengikut imam sambil mengucap subhanallah? Ni pun saya dah sebut ni. Ya. Dalam jawapan tadi, tapi kita baca jugalah. Ikut menjawab soalan ini, saya katakan bahawa makmum perlu bangun dahulu, ya, kemudian barulah kata subhanallah. Hadis kerana jika makmum duduk ikut imam duduk pada rakaat ketiga, sedangkan tu sembahyang zuhur tayar akhir duduk, maka kemungkinan imam akan ragu. Imam bukan ragu lagi, dia confuse lah. Kan? Kau duduk tayar akhir sama dia, subhanallah kata, yang berdekat, mam jom bangun. Salah ni. Dan dia tu tak boleh cakap. Tak boleh buat tanda tam gitu kan. Tak boleh. Dia subhanallah je boleh cakap. Itu pun kena naik tasbih. Sebab tu intonasinya kena jaga. Siapa yang tegur imam subhanallah, 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 batal. Kau marah ni. Habis dia kena satu nada je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama je. Kalau makin tinggi maknanya kau geram. Sebab niat dia semayang memang tak ada interaksi dengan manusia, hanya teguran mengingatkan. Ya, benda tu tak betul. Maka intonasi kena jaga, nadanya kena sama. Dan 3 kali dia tak ikut, kita tak boleh ikut. Maka kita, tapi kalau awak duduk, macam mana dia nak tahu? Subhanallah pertama, imam tengok. Okey. Subhanallah dia. Kan? Subhanallah, yang berdekat, naik jomam. Salah ni. Maksudnya kita dekat, kita ni bangun diri. Subhanallah. Yang kau duduk kat bawah, tapi kau subhanallah. Macam lah. Memang tu apa, dia cekik kan. Kau tak apa sebenarnya, subhanallah, subhanallah. Habis. Ini viral, CCTV ada. Saya cakap imam ni dego je, imam marah. Kenapa? Yalah kenapa? Patutnya kita naik rakaat ketiga ni kat tempat imam pun. Mana aku tahu, kau betul diri ya. Memang tak boleh selesai masalah. Dan dia simbolik kepada realiti kehidupan kita. Kita nak tegur orang, kita kena betul. Kita duduk sama dengan dia, lepas tu suruh, tak boleh ni, kita buat macam ni kan. Ya? Awak salah ni. Tapi kau salah juga. Jadi kita kena betul dulu. Solat makmum boleh terbatal jika mereka duduk ikut imam kerana memanjangkan duduk istirahat. Jadi itu batalkan solat. Sepatutnya posisi rakaat ketiga duduk istirahat sekejap baru berdiri. Tapi duduk lama-lama tu apa? Jadi bukan duduk tahiyat kat situ buat rakaat ketiga. Sebenarnya imam diharuskan untuk menoleh ke arah makmum jika ada keperluan yang mendorong berbuat demikian. Contohnya berbandingan kepada masalah yang budak pengganti. Khalifah dia sekarang masuk tidak mengetahui aturan solat imam. Masalah ini saya sebutkan dalam Istiqlal. Ini tak adalah cerita-cerita ya. Orang ganti imam ni orang baru masuk sembahyang. Maka dia kena ikut disiplin makmum. Maka dia kena tengok makmum gerak macam mana. Besar sebenarnya. Yang keenam. Ustaz, soalan tak? Sila. Kalau imam tu batal, boleh tak dia pilih makmum dia? Memang sepatutnya begitu. Lepas tu kalau yang tadi Ustaz cakap tu, bila makmum berdiri kan, dalam keadaan imam masih duduk, perbuatan dia tu dia tak dikira mendahului imam. Tak, memperbetulkan imam. Dan ingat, kaedah solat mendahului imam hatta dengan sengaja, dengan pilihan. 1 rukun tidak batal, masuk. Ya, 2 rukun baru batal. Lambat pun sama, kalau tanpa kemunduran. 1 rukun tak batal, 2 rukun dengan pilihan sengaja batal. 3 rukun dengan keuzur. Dalam realiti ini kita tak kata dia mendahului imam, tapi dia memperbetulkan imam. Ini satu keperluan solat berjemaah, dan kalau dia tidak berbuat begitu dia batal. Okey? Dia stay duduk bawah sedangkan posisinya berdiri. Dia duduk, kalau digunakan duduk pun hanya duduk untuk tempoh, duduk istirahat sekejap, duduk sekejap sebelum bangun diri. Itu je.
Dan dia stay lama. For what? Sengaja. Imam lupa tak apa. Dia sengaja. Dia yang batal. Imam tak batal lagi masa tu. Jadi begitulah keadaannya. Okey, imam dalam keadaan rukuk kemudian berhadas selepasnya. Kentut pula ketika rukuk. Yalah, takkan nak berhadas besar kalau mani, kan? Boleh pula. Keadaan ini berlaku sama ada ketika i'tidal atau pada rukun selepasnya. Kan imam dah bangun, imam rukuk, kita ikut rukuk, kemudian imam batal. Masbuk berdapat rakaat ke tidak? Kita datang, imam tengah rukuk, kita pun Allahu Akbar, kita rukuk sama dia. Lepas tu dia bangun i'tidal, dia belah. Kita pun terbingung-bingung. Kalau sembahyang ramai tak rasa, kalau sembahyang berdua dengan dia. Dia imam tu kan, kita ikut dia. Dia rukuk, kita Allah, ya alhamdulillah dapat rakaat. Allah duduk. Allah. Lepas tu sampai Allah dia belah. Aku macam mana ni? Kan? Terasa kan? Kalau sembahyang Jumaat ramai tak rasa sangat, tapi berdua je. Dia belah gitu je. Dia pun perlu kentuk dulu ke. Kan? Kita aku macam ni. Dia macam mati akal. Boleh terus sujud. Benar bang? Fuqaha mengatakan bahawa masbuk tersebut dikira dapat rakaat tanpa persisian pendapat. Walaupun kita agak blur, tapi sepakat orang kata okey je gone. Ya, siapa dapat rukuk dapat rakaat. Tak kira walaupun sembahyang berdua dengan imam. Ya, maka okey je, suruh je imam kentut kalau lepas rukuk. Kerana dia sempat berada dalam posisi rukuk yang dikira bagi imam. Ya, sebab imam tu masa dia rukuk valid lagi, sah lagi. Ketika i'tidal tu dia melepas. Ya, atau ketika mana dia dah mula rukuk, dia kentut dalam rukuk, tapi dia dah buat gerakan rukuk. Maka permulaan rukuk itu dikira masa kita berada pada bersama dengan dia. Dan kita pun tak payah cari dia lah. Mam nak pasti tadi imam kentut. Dalam rukuk ke? Tidak. Tak jumpa lah, ada belah lah. Kan? Untuk usul lah tu. Yang mana lagi tu? Tak payah, asal saja kita sebab rukuk dan dia belah beredar ketika itu, ya, selepas itu, maka kita dikira dapat rakaat. Perkara ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dan itulah pendapat yang dipilih. Tetapi sekiranya imam bangkit pada rakaat yang kelima dalam keadaan jahil, lalu masbuk ikutinya sedangkan masbuk tahu itu rakaat yang kelima, maka pendapat yang masyhur kata tak salah. Maka kita tak usah lah ikut. Kalau kita tahu, jangan kata yes pula. Aku dah nak sembahyang habis, tu imam tambah satu rakaat, aku ikut lah. Alhamdulillah dapat jawab satu rakaat. Tak ada hal lah bos. Memang tak sah sembahyang bos. Namun Imam Baghawi berkata daripada Al-Qaffal bahawa solat masbuk itu dikira sebagai solat berjemaah kerana imam telah berada dalam solat, tapi dia tidak boleh mengikut perbuatan imam. Bahkan selepas mengangkat takbir dia adalah duduk dan menunggu imam. Itu susah. Dia yang tahu imam tambah rakaat kelima, dia ada pilihan betul. Allahu Akbar tapi duduk tak akhir. Tegur imam pula. Amboi masuk-masuk tu tegur aku kan. Gaduh lagi dengan imam. Kalau dia berdiri tak sah juga. Ya, ni yang tahu, yang tak tahu tak apa. Dia dah sebut. Ini disebabkan oleh imam masih belum melakukan tasyahud dan imam pun belum batal sebab dia lupa. Ya. Jadi kalau siapa tahu imam tambah rakaat, kalau dia nak join, dia kena angkat takbir dan dia kena duduk tayakhir, tegur imam kat bawah. Imam Al-Baghawi berkata lagi, maka dengan ini sekiranya imam terlupa satu sujud daripada rakaat pertama, lalu seorang masbuk mengikutinya ketika dia berdiri pada rakaat kedua, sedangkan masbuk tahu keadaan imam tersebut terlupa sujud kedua, maka terdapat perselisihan pada kesahihan, ya, kesahan sahat salatnya. Pendapat yang sahih, salat masbuk tidak sah sebab rakaat itu tak berdiri. Atau kita ambil kaedah yang dia kena mengiktiraf bahawa solat imam, ya, rakaat itu tak valid, maka dia tambah satu rakaat lagi. Itu je pilihan itu. Artinya cacat celah imam, ya, sepatutnya kita tak ikut. Kalau kita ikut dalam keadaan sudah batal, kalau tak sengaja tetap kita kena akui, kita kena tambah satu rakaat. Itu kaedah umum je lah. Imam sedang sujud, kita datang sembahyang bersama dengan dia.
Perkataan kita Al-Majmu' berkata, para ulama kami berkata, sekiranya masbuk mendapati imam sedang sujud atau berada dalam tasyahud, maka hendaklah dia terus bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri dan wajib menyempurnakan huruf takbiratul ihram sampai sempurna. Allahu Akbar ketika berdiri tegak. Ya. Apabila telah sempurna takbiratul ihram, wajib baginya terus berpindah kepada rukun yang imam lakukan sekarang pada waktu itu. Ya. Kita pun tahu benda ni kan. Imam tengah tahiyat akhir, kita ya angkat takbir, apa kita kena buat? Lepas angkat takbir tu duduk. Walaupun kita menyangka dah lama duduk tahiyat akhir, kat gigi bersalam, malah aku nak duduk. No, awak kena duduk walaupun seketika. Kalau berdegil diri kat atas, salat batal. Sebab bila awak berniat untuk jadi makmum, makmum ni maksudnya orang yang mengikut imam. Imam tengah buat apa? Imam tengah duduk. Awak berdiri, makmum dia. Bahasa mudahnya gitulah. Dan solat akan batal apa saja gerakan yang melampau berbeza antara makmum dengan imam. Ya. Sebab tu imam sujud sahwi, kita tak sujud sahwi, batal main kita. Ya. Imam sujud sajadah, kita malas tu. Tak kira pun sujud sajadah. Ya, sekali dia bangun dia sambung, bukannya kira apa pun rakaat pertama ni. Ya, memang itu tak kira sebagai rakaat, tapi bila mana awak sebagai makmum, awak bertanggungjawab ikut imam. Bila mana berlaku perselisihan, lupa solat tu dengan keadaan melampau, dia panggil takhalluful baik, batal solat. Betul. Ya. Kenalah ikut imam. Jadi bila mana imam tengah sujud, kita pun takbir, sujudlah. Terus sujud. Imam duduk tahiyat, imam kita takbir terus. Malah lah tak, kenapa bukan kira pun. Ada orang dia duduk kat saf tapi dia tunggu imam berdiri. Imam gerak apa semua dia duduk. Ya. Satu perangai ni huduh lah. Kira sangat dengan Tuhan. Tahu tak, sujud kita yang tak kira rakaat tu ada pahala tu? Tak. Tentulah ada pahala, benda sabar pun tak ada pahala. Abang tu tak banyak pahala, apa salahnya sujud ekstra tu? Kan? Subhanallahil azim pun pahalanya penuh kontainer Al-Mizan tu. Bayangkan, sujud, gerakkan lagi, bukan sebut je ada gerakan sujud, 7 anggota sujud tu. Jadi, yang kita yang kena kira, bukan berkira. Betapa ruginya kita bila mana melepaskan peluang untuk buat amalan-amalan ibadah yang semuanya diganjari pahala. Yang keduanya, bila mana kita dah masuk saf, kita terus bertakbir. Sekiranya kita tak nak bertakbir, sedangkan ada orang sebelah kita dah mula takbir, kita tak layak duduk situ. Sebab kita jadi penghalang dia untuk dapat fadilat sempurna jemaah. Abang kalau tak nak takbir lagi, jangan masuk saf. Ada orang tunggu kat imam, nak pergi balik, dia duduk dah saf itu. Orang sebelah dah takbir. Kan? Jadi dia menghalang fadilat. Dan kita ada hak pun nak takbir apa? Mana saya tak? Ya pun saya jawab. Kan? Saya nak gaduh je, tak usah-usah. Tak, kalau abang saya memang tak takbir bang, saya tak dapat pahala. Saya duduk sini lah, abang duduk sini. Abang nak main handphone tu, abang duduk sebelah. Kan? Sebaiknya saya pujuklah agar kita terus bertakbir. Bila dah masuk saf, jangan berkira sangat. Ya? Apalah sangat. Dua kali sujud yang lebih tu. Apalah sangat dua tahiyat sekejap. Ya, dan kalau itulah pahala-pahala tambahan buat kita, dan tidak ada yang sedikit kalau namanya ibadah. Ya. Satu ibadah tu tidak akan ada sikit, melainkan ganjarannya sangat hebat. Adakah sunat bagi si masbuk mengucapkan takbiratul intiqal ketika bergerak? Ya. Maksudnya apa? Dia dah takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam sujud. Dia nak sebut Allahu Akbar juga tak? Itu sekali pun dia ajar. Tengok. Untuk ngaji ni kan, kalau tak ngaji dia tak tahu. Sebab nak cari ibadah yang husni, ibaratik yang paling sempurna. Okey. Ada dua pendapat ulama mengenai yang disebut oleh Imam Asy-Syirazi, ya. Penyusun kitab Al-Majmu', Al-Muhtab, ya. Syarahnya Al-Majmu'. Namun begitu, pendapat yang paling sahih dengan kesepakatan ulama mazhab Syafi'i ialah masbuk tidak disunatkan untuk mengucap takbir. Takbir hanya disunatkan semasa berpindah dari satu rukun yang bersama imam ketika selepas itu, disebabkan mengikut imam.
sekalipun rukun masih tidak dikira wujudnya. Jadi turun terus senyap. Allahu Akbar, takbiratul ihram masuk solat. Imam tengah sujud, apa kena buat? Turun tanpa takbir. Bangun bersama imam lepas sujud. Imam kata Allahu Akbar, baru mula Allahu Akbar. Gerakan tu bukan gerakan susunan solat yang betul. Kita hanya menyertai imam. Maka pergerakan kita senyap yang paling betul, tanpa sebarang ucapan. Ya. Takbir hanya disunatkan semasa berpindah dari rukun ke rukun yang lain bersama imam selepas itu. Jadi ketika mula kita join imam tu, takbiratul ihram tu tetap kena buatlah rukun solat. Turun menyertai imam di posisi imam. Sedangkan kita tak ikut takbir solat, menongkah terus pergi pada imam, itu tidak disunatkan. Sebut Allahu Akbar. Itu sahaja. Kita berhenti kat sini lah. Ya, kita buka kalau ada nak tanya apa-apa.